Hai, Assalamualaikum. Nama aku Hora and welcome to my YouTube channel. Kepada yang baru pertama kali sampai kat channel YouTube aku, jangan lupa klik subscribe dan jangan lupa share ni. Dan jangan lupa klik like jika video aku ni hampa suka. So kita teruskan ke segmen ulas mainan. Untuk segmen ulas mainan kali ini kita akan buat jak kotak figura Bloodsport ni. Kalau dalam movie Suicide Squad yang nombor 2 tu dia dilakukan oleh Idris Elba yang membawa watak Robert Dubois yang merupakan seorang nak kata veteran Vietnam ataupun tak. Tapi kalau ikut komik dia merupakan veteran Vietnam yang mana ingin membalas dendam terhadap adik dia. So dia punya superpower dalam cerita tu, dia boleh teleport apa-apa alatan yang canggih, dan dia juga merupakan seorang yang expertise dalam senjata api. Seperti juga Bane yang terkenal dengan dia punya ikonik scene yang mana dia mematahkan tulang Batman. Robert Dubois juga terkenal ataupun lebih dikenali sebagai Bloodsport dalam melumpuhkan Superman menggunakan peluru kryptonite. Dalam cerita Suicide Squad tu sendiri ada menceritakan yang mana dia berjaya mengalahkan Superman dan terpaksa dipenjarakan oleh Amanda Waller. Tanpa melengahkan masa, kita teruskan dengan mengulas figura. Terlebih dahulu kita ulas dia punya kotak dia dulu. Okay, kita boleh tengok kat sini aksesori yang akan datang dengan figura Bloodsport ni. Selain daripada Bloodsport tu sendiri, kita ada chest plate dia. Jadi bahagian depan ni, bahagian belakang dia datang dua bahagian. And then kat situ kita boleh nampak dia punya katana ataupun sword lah dipanggil. And then kat dalam tu kita akan dapat satu trading card dan juga satu stand. And then kat sini dia ada tulis Bloodsport seperti biasa. Dan ni adalah gambar dia dalam scene movie Suicide Squad tu. So kat sini dia beritahu lah bahagian dia yang mana. Kita dah complete semua, nanti kita akan ulas King Shark pada episod seterusnya. Jom kita nyah kotak dulu. So untuk figura ni, seperti aku cakap tadi, dia datang dengan dua aksesoris. Katana dia, yang satu ni dia sedikit bend, walaupun dia dah secure dekat dia punya package tu, tapi dia still bend. Yang satu lagi elok, dia punya finishing dia kat belakang tu, hulu dia tu dia colour gold, and then depan ni warna silver. Sama kedua-duanya, cuma sayang sekali aksesori yang aku expect akan datang dengan Bloodsport ni, dia punya blaster dia tu lah. Kalau tengok ada scene tu yang mana dia pakai blaster and then dia pull out something from dia punya suit ni, sebab dia boleh teleport apa-apa senjata api daripada badan dia. Itulah kelebihan dia. Kalau nak compare macam Cable, dia boleh teleport diri dia tu kan. Ni dia boleh teleport dia punya senjata api tu. So kalau tengok daripada segi headscarf, yang ni sebenarnya sama juga macam Peacemaker. Dia datang dengan dua version. Yang version yang sebelum ni dia datang dengan mask, tapi unmask, tidak bertopeng lah, maknanya muka Idris Elba. Tapi aku tengok yang tu tak berpecul sangat. Yang ni actually tak adalah bagus sangat, tapi better lah daripada ambil yang muka Idris Elba tu. Kalau tengok kat sini, dia punya detailing dia tu, dia punya perincian pada headscarf dia tu, aku rasa macam lain sikit, tak sama macam yang sepatutnya yang ada dekat dalam filem tu sendiri. Lain-lain Bloodsport ni agak mengecewakan juga dia punya detailing. Sebab kalau tengok dia macam ada dua skim warna sahaja, yang mana kita boleh tengok kat sini ada warna biru dari head to toes, and then ada warna orange ni. Warna orange ni sama di kesemua bahagian, dan ada satu warna lain dekat dia punya fingertip tu, warna coklat sedikit. Lain-lain nampak sama je. So jom kita ulas ke bahagian artikulasi pula. Bahagian artikulasi dia ada sama je, McFarlane semua. Yang ni kalau tolak ke bawah sangat dia sangkut kat dagu, tolak ke belakang
dia akan sangkut dekat dia punya helmet ni lah, tapi dia still boleh 360 darjah. So dekat bahagian bahu ini adalah maksimum sebab dia sangkut dekat shoulder pad ni, and then ke belakang dan juga ke depan. So dia punya suit ni dia datang macam dua bahagian, yang mana suit dia ni rubberized, macam Kevlar yang depan ni adalah rubberized. So boleh tengok dia boleh bend maksimum macam ni pada bahagian abdomen, dan ke depan macam ni sebab dia sangkut dekat antara tali pinggang dengan dia punya suit tu. So dekat bahagian bahu kita ada swivel joint, boleh pusing, swivel hinge punya joint, dan kita boleh naik atas dan turun bawah. Bawah bahagian bahu ni kita ada joint swivel. Bahu kita ada elbow. Yang ni dia tak ketat sangat kalau compare dengan yang sebelum, karakter yang seperti macam peacemaker tu kan. And then kita ada ball joint hinge dekat dia punya wrist. Cuma ball joint tu macam tak berapa praktikal sebab dia punya wrist, nak kata apa, dia punya zirah dia yang dekat bahagian lengan ni, dia hinder dia punya, macam mengganggu sedikit lah dia punya movement tu. So bahagian pinggang tadi aku ada tunjuk dia punya abdomen tu sedikit, and then dia boleh swivel 360. And then bahagian spender dia ni dipanggil apa lah, bahagian bawah ni sama juga macam suit dia make daripada rubber. So dia boleh bagi more movement lah, macam lebih pergerakan pada bahagian tight dia ni. So seperti McFarlane Toys yang lain, bahagian tight ni tak ada apa-apa yang special sangat sebab dia tak ada swivel joint dekat sini. So dia hanya boleh tarik kepak ke kanan ni, paling maksimum macam ni, belakang dan juga ke depan. So bahagian lutut dia ada double joint. Okey, yang bahagian lutut ni double joint, bahagian bawah ketat sedikit daripada yang atas. Dan dia ada boot military tu. Dia ada swivel joint, swivel hinge joint. Tapi itulah sebabkan bahagian atas boot ni dia mengganggu pergerakan bahagian bawah. So kita tak boleh nak execute betul-betul lah dia punya pose yang sepatutnya. Dan bahagian torso kita ada joint juga macam ni. So kat sini pembandingan antara tiga karakter yang mempunyai perwatakan atau kelebihan ability yang lebih kurang sama. Yang mana yang ni adalah Deadshot, Cable, dan juga yang ni yang kita ulas tadi, Bloodsport. Okay, Deadshot ni adalah siri Mafex. Sebelum ni aku ada collect beberapa figura yang aku minat daripada Mafex. Yang ni Marvel Legends daripada Hasbro. Yang ni Bloodsport. So kalau boleh tengok dari segi ketinggian, memang McFarlane Toys ni dalam satu kategori yang berbeza. Manakala Marvel Legends dengan Mafex ni lebih kurang. Kalau ikut Marvel Legends ni ada orang feedback ataupun komplain pasal kabel ni dia orang buat sedikit pendek kalau nak kebiasaan saiz kabel yang sepatutnya. And then Mafex selalu dia dalam 6 inci lebih. Tapi Mafex kalau dulu harga dia boleh dengar lagi dari segi aksesori dan detailing dia. Kalau nak compare dengan figure art tu sedikit lebih rendah. So far aku puas hatilah dengan apa yang ada sekarang ni. So sekarang aku nak buat penilaian berkenaan Bloodsport McFarlane build a figure King Shark. Okay, untuk Bloodsport mass version ni aku klasifikasikan dia dari segi reka bentuk, sculpture dia semua okey. Cuma masalah dari segi dia punya
execution dia pada painting dia lah, dia punya colorways yang dia pilih itu, dan detailing dia tu, reka bentuk dia aku boleh bagi 4/5. Dan dari segi perincian dia aku terpaksa bagi 3 disebabkan banyak perincian yang diabaikan. Mungkin disebab harga figura tu sendiri yang reflect pada kos untuk buat material dia. And then dari segi keberbaloian pada harga yang dia beli itu, harga dia lebih murah daripada harga Hasbro dan Mafex tu sendiri. Kalau Mafex ni dia 2 ke 3 kali ganda daripada McFarlane Toys ni, manakala Hasbro ni lebih kurang dalam 160 kalau harga retail. So yang ni dalam 120-30 macam tu lah. Cuma aku dapat semua ni below retail. Still agak rasa kekurangan, yang mana kalau Bloodsport ni datang dengan aksesori blaster dia tu daripada katana tu sendirilah. Aku rasa itu saja ulas mainan untuk kali ini. Sehingga kita bertemu lagi. Satu lagi pesanan penaja, tolong duduk rumah. Sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum.